Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Kemudian kita ambil ringkasan yang saya ulang berkali-kali. Kita akan ambil yang Imam Al-Mundhiri. Kalau yang berserta macam Syalbani tahqiq tu, itu yang Al-Mundhiri, yang ini Imam Al-Qurtubi. Dan saya kata kita pilih ini sebab dia antara yang paling komplit. Setiap bab daripada Sahih Muslim tu diambil. Adapun kalau macam yang Al-Mundhiri tu, dia terus masuk kitabul iman. Bahagian awal berkenaan dengan kewajipan meriwayatkan ataupun kepentingan meriwayatkan Nabi itu ditinggalkan. Okay, ala kulli hal hari ini kita sambung terakhir kita bincang itu. Kita masuk kepada kalau ikut kitab ringkasan kita, sebenarnya hadis yang kita ambil itu bab yang ke-85 sebenarnya. 88. Itu bab berkenaan dengan siapa yang tertidur daripada solat subuh. Cuma yang terakhir kita ambil itu dia perbincangan dia adalah berkenaan dengan azan kan. Azan dan iqamah. Mana bagi orang yang bangkit solat subuh tu, solat sunat fajar, apa hukum dia, adakah dia kena solat juga ataupun tak perlu solat. Yang kita dah baca dalam hadis Nabi SAW itu, kita ambil dalam hadis yang ke 485, 88 bab hadis 567. Cuma kalau yang kitab yang kita kita ambil yang cetakan tu, dia letak hadis tu nombor hadis nombor 275. Okey, 275. 276, 274 yang kita ambil. Okey, biar saya share. Maka saya kata akhir kita bincang tu, kita sedang bincangkan tajuk ni. Okey. Okay, last kita ambil tu, kita ambil yang telah hadis yang yang 274. Itu hadis berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW dan para sahabat terbangkit lewat daripada subuh, lalu hello. Dalam kelas ni. Dalam kelas. Okey. Okey, sambung Okey. Jadi okey, ulang balik. Jadi apa yang kita ambil hadis tadi, yang kita last kali kita ambil hadis yang ke 274. 274. Yang mana dalam hadis Abu Qatadah, dia apa yang kita bincangkan itu berkenaan dengan bagaimana tajuk dia adalah berkenaan dengan bab siapa tidur daripada solat subuh sehingga terbit matahari, maka boleh untuk dia azan kalau dia berjemaah dan dia solat 2 rakaat fajar. Maksud dia kalau ikut kepada hadis Nabi tu, kita tak ada kelangkabut lah. Jadi kita bincangkan itu. Cuma dalam hadis berkenaan kita ada perkara lain lah, contoh macam kes yang hujung hadis berkenaan mukjizat Nabi SAW, membanyakkan air yang sedikit. Okay. Kalau ikut kita baca ni sekarang ni sampai hadis ni, macam seolah-olah ada 3-4 kisah berlakunya kejadian bangkit lewat daripada subuh ni. Baik. Hari ni kita sambung bahasa bab yang sama. Baca dulu hadis dia. Mi'atain 75 an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu fa'adlajna laylatana hatta idza kunna fi wajhi subhi arrasna
فغلبتنا أعيننا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ وكنا لا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ورفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ورفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت فقال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال يا نبي الله أصابتني جنابة ولا ماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبين نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فبين نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء فقالت أيها فقالت أيها لا ماء لكم فقلنا فكم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان أيتام فأمر براويتها فأنيخت فمج في العزلوين العلياوين ثم بعث براويتها
birawiyatiha. Fasharibna wa nahnu arba'una rajula. Fasharibna wa nahnu arba'una rajula. Itashun. Hatta rawina wa mala'na kulla kirbatin ma'ana wa idawatin. Wa mala'na kulla kirbatin ma'ana wa idawatin. Wa ghassalna sahibana. Ghaira anna lam naski ba'ira. Wa hiya takadu tandariju min al-ma'. Yani al-mizadataini. Thumma qala hatu ma indakum. Fajama'na laha min kisarin wa tamrin. Wa sarra laha surratan. Faqala laha idhabi wa at'imi hadha iyalaki. Idhabi fa at'imi hadha iyalaki wa'lami anna lam nazra mimma iki. Falamma atat ahlaha qalat laqad laqitu ashar al-bashari. Aw innahu lanabiyyun kama za'ama. Kana min amrihi zaita wa zaita. Fahadallahu dhaka sirma bitilkal mar'ati fa aslamat wa aslamu. Wa fi riwayatin kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fasarayna laylatan hatta idza kana min akhir al-layli قبيل الصبح وقعنا بتلك الواقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وفيها فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا واقتص الحديث. Baik. Ini masih lagi bab berkenaan dengan sama bab 85 tu berkenaan dengan bangun tidur lewat. Cuma dalam ni ada kisah lain. Ni kalau kita baca dalam hadis Sahih Muslim macam inilah. Kadang-kadang kisah tersebut pendek. Yang kita nak ceritakan sikit je daripada kisah tersebut. Tapi dia akan bawa semua sekali. Imam Muslim rahimahullah dia punya kebiasaan macam tu. Kalau dalam Sahih Bukhari hadis macam ni biasa akan kena potong. Maksud potong tadi bab bangun tidur dah tak tempat lain, bab mukjizat Nabi tak tempat lain. Tapi riwayat tu dah akan dikenal melalui perawi hadis. Riwayat tu mengenalkan kita hadis yang sama. So, Imam Bukhari macam tu cara dia punya potongan. Imam Muslim hadis dia bila dia nak cerita satu benda tapi dia akan bawa daripada awal kisah sampai akhir kisah. Ini kenapa kalau belajar hadis Sahih Muslim lebih digalakkan untuk dipelajari sebab bukan masalah kekuatan dia kesahihan dia mengatasi Bukhari tak. Kesahihan Bukhari mengatasi Muslim tapi pasal syarat yang Bukhari letakkan. Tapi Imam Muslim dalam bab masalah hadis ni macam istifadah hadis ni banyak. Bila kita bawa hadis dengan komplit dia punya teks banyak pengertian-pengertian yang tambahan ataupun kisah yang tambahan akan dapat kita pelajari. Okey, baik. So, jadi hadis ni an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala beliau berkata
kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi masirin lahu, dalam perjalanan bagi baginda. Perjalanan bagi baginda. Okey. Mana dalam satu perjalanan orang musafir bersama Nabi. Fa'adlajna lailatana. Fa'adlajna lailatana. Adlaja maksud dia berjalan malam. Adlaja maksud dia bermalam. Kat bawah dia betul tulis. Bawah tu nombor 7. Adlaja idlaj wa sayrul lail kullahu. Berjalan malam keseluruhannya. Dia berjalan, bergerak. Malam tu bergerak. Ini pemusafir tengah malam, bergerak sepanjang malam. Ya, sebab matahari tak ada. So perjalanan tersebut akan jadi ringan ke atas kita, ringan ke atas binatang. Oleh kerana kata kita berjalan siang dengan matahari terik, kita letih, binatang pun letih. Jadi pada malam tersebut mereka bergerak pada waktu malam. Mereka berjalan malam seluruh malam kami. Kami berjalan malam seluruh malam kami. The whole night. Hatta idza kunna fi wajhi subhi. Sehinggalah apabila kami sampai pada depan dengan subuh. Tak lama nak subuh. Wajhi subhi, depan subuh, maksudnya dekat tak lama nak subuh. Ar-rasna, kami pun turun singgah pada akhir malam. Mana akhir malam tu mereka pun dari dekat subuh mereka turun berehat. Bila kadang-kadang berdekat sini kita kata untuk persiapan untuk subuh. Betul juga. Tapi mereka turun berehat sementara menunggu subuh lah. Tapi faghalabatna a'yununa. Lalu telah menewaskan kami mata kami. Mana kami tertidur sampai tak jaga. Okay. Bahkan dalam satu riwayat yang lepas sikit nanti kita baca, dia kata diorang tertidur tu menimpa mereka apa mimpi yang paling manis. Maksud paling bagi orang musafir. Misal orang musafir letih, dapat baring tu dia akan seronok sangat. Jadi diorang pun ditewaskan oleh mata mereka. Hatta bazaghatis syamsu, sehinggalah bersinar matahari. Dia kalau tala'a terbit saja. Bazagha bulat. Matahari itu bulat. Bukan kalau tala'a tu macam tu, dia terbit. Dia tak semestinya benda tu ke atas. Dan mula keluar daripada ufuk, dah kira terbit. Tapi kalau bazagha terang, cerah. Matahari cerah. Qala, berkata Imam Hussein lagi, fakana awwalu min istayqadha minna Abu Bakrin. Fakana awwalu min istayqadha minna Abu Bakrin. Maka yang mula-mula sekali bangun di kalangan kami adalah Abu Bakar. Maka yang mula-mula bangun di kalangan kami adalah Abu Bakar. Kita dalam riwayat yang kita baca dulu, yang Abu Qatadah, betul riwayat yang sebelumnya, dia datangkan dengan yang dikatakan bangun dulu oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang dalam riwayat hadis ni, kisah ni kita ada beberapa perawi lah. Kisah yang Anas bin Malik punya hadis Anas. Kemudian daripada awal tajuk. Awal tajuk kita bincangkan Abu Hurairah. Jadi kalau kita baca balik, kita ada hadis Abu Hurairah, kita ada hadis Anas, Abu Qatadah, ini Imran bin Husain. So kita ada 4 orang sahabat Nabi ceritakan kisah. Tapi kalau kita baca macam ni, kita dapati kisah ni ada berlainan lah. Kisah dia ada berlaku beberapa kali lah. Bukan sekali saja. So ada yang kata kisah tu berlaku sekali je. Tapi yang ni kita kata benda ni berlaku. Pasal dalam kisah ni ada tajuk tambahan. Tajuk berkenaan dengan ada orang yang tak ada air. Diorang bangun di kawasan ni, diorang bangun air tak ada. Jadi diorang solat, ada sahabat tu tak solat sebab diingatkan tak boleh tayamum. Nabi ajar ada tayamum. Ini ada hukum fiqh lain lah. So kita ada setakat ni 4 orang kita sebut lah. Kita sebut yang pertama hadis yang mula sekali kita ambil tu, yang awal bab kenaan dengan Abu Hurairah anhu, ini riwayat Abu Hurairah. Okey. Kemudian Anas bin Malik. Kemudian yang last kita ambil minggu lepas Abu Qatadah. Dan kemudian yang yang sekarang kita baca ni Imran bin Husain. So kalau ikut pada kisah ni, semua orang cerita sudut mereka. Mungkin kisah tu sama, tapi daripada sudut berbeza. Orang yang nampak dia cerita apa dia nampak, yang ini cerita apa dia nampak, semua kita tak nafikan. Dan tidak juga mustahil benda tu berlaku dalam kisah berlainan. Tak mustahil juga berlaku dalam kisah berlainan. Allahu a'lam. Itu yang kita kena belajar. Abu Qatadah hari tu, yang ini sekarang ni Imran bin Husain. Belajar Imran bin Husain. Jadi dia kata
kalau ikut pada hadis yang dulu yang macam hadis Anas, hadis yang Abu Hurairah, Abu Qatadah, dikatakan Rasulullah SAW bangun dulu. Dalam Mirah bin Husain punya cerita ni, dia kata yang mula bangun adalah apa? Abu Bakar. Adalah Abu Bakar. So kita kalau belajar hadis, benda tak ada masalah sebab kisah tu datang daripada orang berlainan. Dia kalau yang kalau hadis yang panggil mutarib, hadis yang menjadi dhaif, dia mutarib ni maksud dia tak boleh dijadikan reliable bila perawi yang sama, cerita kisah yang sama, tapi peristiwa tu jadi lain. Contoh kalau semua kisah ni daripada Abu Hurairah, sekejap dia kata yang bangun mula Rasulullah, sekejap dia kata yang bangun Abu Bakar, sekejap dia kata orang sekian. Bila dia cakap macam tu, dia panggil ini mutarib. Tapi dalam kisah kita sekarang ni, kisah ada empat sahabat Nabi ceritakan sudut berlainan. So tak ada masalah dekat situ perbezaan. Kalaulah kisah tu satu. Kalau kisah tu berlainan, lagi masalah, tak ada masalah lah. Apa berlaku ketika ini lain, ketika ini lain, ketika ini lain. Okay? Baik. Jadi dia kata yang mula-mula bangun kat sini adalah Abu Bakar. Wa kunna, dan kami dahulu la nuqidhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manamihi idza nama hatta yastayqidha. Kami dahulu dia kata tidak akan bangkitkan, kejutkan Rasulullah SAW daripada tidur baginda. Apabila baginda tidur, sehinggalah baginda jaga. Ini pasal kes dia sebab diorang tahu Nabi SAW juga diwahyukan ketika tidur. So, jadi dengan sebab itu mereka tak ganggu Rasulullah SAW. Memang Rasulullah SAW sendiri pernah sebut pada mereka bahawa baginda SAW ni tidur dua mata baginda tapi tidak tidur hati baginda. Dengan sebab itu kita tahu bahawa Nabi SAW di para sahabat yang faham, tadi diorang tak buat apa-apa lah dan tunggu sampai Nabi jaga, sampai Rasulullah jaga. Okey. Dia kata sumastaiqadha Umaru. Kemudian bangkitlah Umar. Umar terjaga lepas tu. Wakil jaga kan. Lepas tu jadi tapi tak kejut Rasulullah. Para sahabat lain jaga tak. Kemudian Umar terjaga. Faqama 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yukabbiru wa rafa'a sautahu hatta istaiqadha Rasulullah. Lalu dia berdiri di sisi Rasulullah dan kemudian dia mula bertakbir dan meninggikan suara dia sehingga terjaga Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar macam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia lepaskan takbir. Sehinggalah terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat suara dan takbir. Nanti lepas ni kita bacalah ujung tu. Ini bukan masalah tak hormat Rasulullah. Buat Umar ni nanti dia ada kita terangkan dia sifat dia. Sifat dia seorang yang suara dia suara dia nyaring dan dia juga seorang yang bertegas dalam keadaan tertentu. Memang kita kata kat sini pun dia kejut orang mungkin tak berani, dia berani untuk jaga Rasulullah SAW. Tapi dia bukan yang sentuh badan Nabi. Dia angkat suara tak sentuh badan Nabi SAW. Dia kata falamma rafa'a ra'sahu, lalu apabila baginda SAW angkat kepala baginda kan, wa ra'asy-syamsa qad bazighat, dan dia lihat baginda lihat matahari telah pun menyinar telah bulat. Faqala baginda SAW bersabda, irtahilu, dia kata bangun, gerak. Berangkat. Dia kata berangkatlah, suruh mereka keluar, bergerak. Ini pasal kita baca hadis yang terakhir pada kali kita bincang dulu, bahawa Nabi kata tempat mereka duduk tu, tempat tu didatangi kepada mereka syaitan. Lalu baginda SAW suruh alih tempat. Ini kita terangkan bahawa maksudnya kalau anda terlampau nyenyak tidur satu tempat, untuk elakkan macam tu, maka tidur tempat lain supaya kita mudah terjaga. Okey. Gila, mungkin badan kita familiarize lah kalau anda kata kalau ikut Nabi terangkan, syaitan datanglah untuk menyenyakkan kita tidur daripada mengingati Allah Ta'ala. Lalaikan kita. Jadi kalau kita kita beralih tempat, itu lebih baik. Jadi Nabi suruh mereka beralih. Kita cerita dulu, dia beralih lah, dia beralih. Bergerak. Maka fasara bina, maka baginda bergerak bersama kami. Hatta idza biyaddatis syamsu, bila matahari dah mula putih. Matahari dah mula putih. Kat sini nampak macam panjang sikit pergerakan mereka. Sampai matahari telah mula jadi cerah, tidak lagi warna kuning. Kalau kita matahari terbit pagi warna kuning. Tapi bila dah naik tinggi sikit dia jadi warna putih. Ketika matahari dah putih, nazala, baginda pun turun. Fasalla binal ghadata, baginda solat bersama kami, solat subuh, solat pagi, solat awal pagi. Solat fajar. Nama sama Nama itu sama. Okey. Fasalla binal ghadata. Fa'tazala rajulun minal qaumi lam yusalli ma'ana. Lalu telah mengasingkan diri seorang lelaki di kalangan kaum, minal qaumi, daripada kaum berkenaan, daripada orang ramai, tidak solat bersama kami. Tidak solat bersama kami. Falamman sarafa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila selesai solat,
telah berkata baginda kepada lelaki tersebut, Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW berkata kepada lelaki tersebut, ya fulan, hey fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'ana, apa yang menghalang kau untuk kau solat bersama kami. Nah, ini benda-benda ni antara dalil banyak perkara kita belajar. Antaranya kalau dia kata benda tu dibuat terang-terangan kesalahan, tidak salah ditegur di depan-depan dengan depan orang ramai juga. Terutama kalau bimbang orang ramai mempunyai idea benda tak salah. Ini kadang-kadang banyak orang kita ni ya kecam salah, kita mengecam kau faham ke tak boleh. Tapi kita tegur kesalahan tu dengan mengatakan nak tanya soalan nak akan dijelaskan, itu tak menjadi masalah. Kadang-kadang ada orang kita kata jangan tegur depan-depan, takut nanti dia malu. Tengok keadaan benda tak, kalau kita benda tersembunyi, kesalahan tersembunyi, ya kita tegur sorok-sorok. Tapi kalau kesalahan tu terang-terangan macam ni, terang-terangan depan-depan, ditunjukkan depan orang ramai dan sebagainya. Jadi kalau dia kata tak ditegur depan-depan dan dia tak ada depan-depan, mungkin akan timbul salah faham pada sebahagian orang, ia boleh dibuat. Mungkin Nabi tegur dia depan-depan. Nabi kata, ya fulan, ma man'aka an tusalliya ma'ana. Apa menghalang kau untuk solat bersama kami? Qala, lelaki tu jawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabatni janabatun, menimpa aku junub. Junub menimpa aku. Aku tertimpa junub. Maksud dia, kat sini dia keluar air mani lah. Tengah tidur tengah malam, dia terkeluar air mani. Terkeluar air mani. Bangun tidur, tengok dia basah. Wala ma'a, dan tak ada air. Tidak ada air. Nah, ini kita faham macam kita pernah terangkan dahulu. Kefahaman sebahagian para sahabat yang menyangka bahawa tayamum ganti wuduk saja. Tayamum ganti wuduk saja. Dan kemudian apa kita kata kisah ni relate kepada kisah Umar dengan Ammar. Ammar bin Yasir dengan Umar kan. Bila kita kata pernah sekali Umar bin Khattab dan Ammar keluar, kemudian air tak ada, Umar tak solat. Bahkan Umar keluar fatwa yang sama bila orang tanya dia soalan kan, aku junub, air tak ada, aku nak buat, Umar kata tunggu sampai air ada. Umar tak melihat bahawa tayamum boleh ganti, boleh menyebabkan kita boleh solat. Umar melihat bahawa tayamum ni untuk ganti wuduk saja, untuk tampung wuduk, tak ada tampung mandi. Lalu hasilnya Ammar pun tegur Umar, dan Ammar kata, ya Amirul Mukminin, waktu kita kata Umar memerintah kan, Nabi dah tak ada. Ammar kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kau tak ingat ke dulu kita keluar dengan tugasan Rasulullah SAW suruh, baru kita dulu junub, kau junub, aku junub, kau tak solat, aku golek-golek kat tanah, dan aku solat. Lalu okey, jadi kemudian dia kata, aku jumpa Rasulullah kata kepada aku, madai untuk kau buat dengan tangan kau begini, tepuk dekat tanah, tiup, kemudian sapu muka, sapu tangan. Maksudnya Nabi ajar pada dia macam tu untuk tayamum. Mana boleh dia untuk dia ganti tayamum tu, gantikan mandi tu dengan tayamum untuk bolehkan dia solat. Tapi bila air ada dia mandi lah. Tapi masalahnya kes dia ketika mana keadaan tersebut, Umar bin Khattab dia tetap berkeras. Tapi dia tak halang lah Ammar ceritakan apa yang Ammar jumpa. Cuma pegangan macam ni lelaki yang dalam kisah ni, dia tak nak solat bersama Rasulullah sebab dia tidak ada, dia tak ada air untuk mandi wajib. Lalu Nabi pun terangkan ni hukum. Fa amarahu Rasulullah fatayammama bis-sa'id. Dia telah merintahkan baginda akan lelaki tersebut, oleh baginda Rasulullah perintahkan lelaki tersebut. Lalu fatayammama, lelaki itu pun bertayamum untuk pergi pada debu tanah, sapu muka dan juga dua tapak tangan. Kemudian fasalla, dia pun solat. Okey, ni dia lepas dah kisah masalah solat tu dah habis dah. Jaga solat subuh tu dah settle. Tapi tajuk hadis ni macam saya kata, Imam Muslim dia suka untuk bawa hadis tu secara full text. So dalam ni kisah yang habis tadi dah habis dah. Tambahan kepada tajuk tersebut, kisah apa lain berlaku, ini kisah masalah tayamum lelaki yang tak ada air, disuruh Nabi SAW untuk tayamum. So dia tayamum lah, dan dia solat. Okay, kemudian sambungan lagi kisah dia. Thumma ajjalani fi raqbin baina yadayhi. Kemudian baginda SAW menyegerakan aku, mempercepatkan aku, mengedepankan aku dalam satu, ini kata Imam Hussein lebih suruh aku ke depan, dan satu rombongan di hadapan baginda, mendepan baginda, natlubul ma', supaya kami carikan air. Kalau tak ada air, Nabi suruh
Imran Hussein dan satu rombongan kecil pergi ke depan sebelum Nabi SAW sampai untuk cari air. Jadi orang pergi ke depan lagi. Waqad atishna atsyan syadida. Dan kami telah dahaga yang bersangatan sangat. Kami telah dahaga yang sangat bersangatan. Kami telah dahaga bersangatan, dahaga, dia kata. Bukannya apa? Bukan sikit-sikit lah, dahaga sungguh. So, memang air tak ada. Air tak ada, Dia kata, okey. Dia kata, fabaina nahnu nasiru. Maka sedang mana kami nasiru bergerak jalan ke depan. Idza nahnu bimra'atin sadilatin rijlaiha baina mizadatain. Tiba-tiba kami terjumpa dengan seorang perempuan yang sedang melunjurkan kaki dia. Okay, kaki dia dilunjurkan. Okey. Dua kakinya baina mizadatain, di antara dua mizadah. Mizadah ni mizadatain tu dua lah. Dua. Mizadah ni lebih besar kirbah. Kirbah, kalau biasanya nak faham kirbah ni, bayangkan seekor kambing atau lembu ke atau sekian, biasa kambing lah, dia kecil, saiz kecil, boleh pikul. Okey, dibuang lapisan yang lemak dan tinggal kulit saja, kan? Mana kulit minyak kambing tu, kemudian dijahit kulit tu, jadikan macam pouch, macam kantung isi air. Itu panggil kirbah. Mizadah ni lagi besar berbanding kirbah. Dinamakan mizadah ni sebagai mizadah sebab dia ni ditambah padanya kulit yang lain. Ada kulit lain ditambah, dijadikan besar daripada saiz biasa. Maksudnya kalau kirbah tu besar seekor kambing, mizadah ni lagi besar daripada saiz seekor kambing. Air dia lagi besar lah untuk isi air. So perempuan tu macam ada dua bekas air, masih ada air sikit dan tu, lalu dia pegang kan lunjuk kaki dia, ini keletihan ke Allah lah, menunggu untuk bergerak. Okey. Menunggu untuk bergerak. Dia macam berehat sebentar, tunggu nak bergerak. Faqulna laha. Lalu para sahabat ni, Imran Hussein bersama dengan para sahabat Nabi yang ada bersama dengan dia, tanya wanita tersebut. Qulna laha, ainal ma'? Air kat mana? Air kat mana? Kawasan air kat mana? Faqalat, berkata perempuan tu, Ayhah. Jauh, sangat jauh. Hayhata. Kadang Quran ada hayhata. Yang dia cara ini masalah lafaz orang Arab. Dia kata itu hayhah makna hayhata ba'udan syadida. Jauh sangat jauh. Ayhah macam dalam Quran hayhata. Jauhlah. Jauh sangat. Ni maksud dia jauh sangat. La ma'alakum, tiada air untuk kalian. Kata perempuan tersebut kepada para sahabat Nabi SAW. Air tak ada untuk kalian. Fakulna, lalu kami kata pada dia, kakam baina ahdiki wa bainal ma'. Mana berapa jarak yang antara keluarga engkau dengan air. Mana air itu dengan keluarga engkau, punya jarak tempat rumah engkau, berapa jarak dia? Kita nak tahu kedudukan jarak di antara mereka dengan kawasan tu, dan perempuan tu dengan keluarga dia jauh lagi tak? Dan perempuan tu berhenti berehat. Berkata perempuan tu, yaumun walailah, sehari semalam. Jarak di antara mereka dengan air tu, atau tempat air dengan keluarga dia adalah sehari semalam. Qulna, kami pun kata pada wanita berkenaan, intaliki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pergi, jom. Mari, bergeraklah kepada Rasulullah SAW. Qalat, perempuan tu kata, wa ma Rasulullah? Apa Rasulullah tu? Apa utusan Allah tu? Ini nak fahamkan pasal wanita tersebut bukannya wanita muslimah. Dan dia tak sampai Islam pun, mungkin dia pun kabilah dia ataupun kampung dia tak pernah sampai lagi para sahabat untuk ajarkan Islam. Tak sampai berita tentang Nabi pun. Lalu bila diorang kata kepada Rasulullah SAW, perempuan tu kata, wa ma Rasulullah? Rasulullah tu apa? Dia tanya itu. Maka falam numallikha min amriha syai'. Lalu kami tak biarkan wanita tu kawal urusan dia sedikit pun, hatta talaqna biha. Kami terus tarik dia. Terus bawa. Para sahabat tak tangguh-tangguh, tak ada tanya, tak ada macam nak tunggu perempuan tu jawab lagi, tak. Diorang cepat-cepat. Kami tak berikan wanita tu urusan dia sedikit pun, sampailah kami bawa dia talaqna biha. Fastaqbalna biha
Rasulullah. Lalu kami menghadap bersama wanita tersebut, Rasulullah SAW. Kami bawa perempuan tu menghadap bersama kami kepada Rasulullah SAW. Fasa'alaha. Lalu baginda SAW menanyakan baik perempuan tersebut. Tanya tentang air tadi lah. Fa'akhbarathu bi'mithlal ladzi akhbarasna. Lalu perempuan tu beritahu baginda seumpama atau seperti yang dia beritahu pada kami. Dia kata air tak ada, jauh sangat, korang tak ada air. Kemudian jarak di antara air itu dengan keluarga dia adalah dalam jarak 1 hari 1 malam. Diorang kan dah letih. Nak berjalan sehari semalam lagi macam mana? Maka dia kata wa akhbarathu bi annaha mu'timatun, dan wanita tu bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa dia ni mu'timah. Mu'timah ni maksud dia ada anak yatim. Dia lepas tu sebut zat aitam, memiliki anak yatim. Dia tak ada suami lah. Okey. Laha sibyanun aitam. Dia ada anak-anak kecil yang yatim. Sibyan anak kecil Kalau sebut aulad belum tentu kecil. Kalau sebut sibyan ni sobi kecil. Okey, sibyan tu plural bagi sobi. Sobiyun, sobiya ni sibyan. Aitam plural bagi yatim. Yatimun, yatimah ni aitam. Dia perempuan tu dia wanita yang jaga anak yatim. Mana ada anak yatim kecil. Fa amara bi rawiyatiha. Lalu baginda Rasulullah pun minta bawakan dengan bekas air perempuan tersebut. Rawiyatiha ay rawiyatul jamal alladhi yahmilul ma'. Mana bawa unta yang bawa perempuan tersebut punya bekas air. Jadi maksud dia kalau ikut kisah ni, maksud dia rawiyah tu unta yang bawa air tu. Maksud dia bila perempuan tu tadi waktu orang jumpa tu, di atas unta tengah unjuk kaki, kiri kanan dia ada bekas air besar tu. Maksud dia perempuan tu on the way balik lah ke keluarga dia. So para sahabat Nabi jumpa dia, jadi Nabi pun suruh bawa unta tu. Unta dia bawa kepada Nabi SAW, unta bawa air tersebut. Lalu dia kata, okey, fa'uni khat, lalu diturunkan. Unta tu disuruh duduk. Uni khat. Dia kata famajja lalu Nabi SAW pun majja fil azwalayaini al-ulwayaini. Nabi pun berkumur-kumur pada 2 muncung bekas air tersebut. Mana dua mizdawah tu, mizdawah ini dia kata majja fil azwayaini al-majja il-mizal ma' min fam kal-basqi wal azla wa famul a'la min mizadah. Okey, maksud dia Nabi suruh unta tu turun ke rendah, kemudian Nabi dekat bekas unta tu punya bekas air yang perempuan tu punya ada bekas tu, Nabi pegang itu, Nabi gitu berkumur dekat situ, dekat bekas berkenaan. Bekas air tersebut Nabi berkumur situ. Ini masalah kalau kita cerita macam ni pada orang yang tak kenal kedudukan Nabi SAW, dia orang akan rasa jijik lah. Banyak kes lah macam Nabi doakan banyakkan makanan sedikit. Nabi itu dekat roti tu, dekat bekas makanan tu. Dan baginda SAW buat macam tu, kita kena pegang pertama sekali. Baginda ni utusan Allah Ta'ala yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Mana apa yang boleh tak boleh Nabi akan tahu. So bukanlah benda ni tu dah pengutur. Ini tak ada tak kena. Nabi SAW, baginda SAW punya idea dan sebagainya adalah berkat. Tapi orang zaman sekarang duk sibuk cari ayu Nabi lah, darah Nabi sebagainya. Benda tak ada benda yang sahih. Tapi ketika Nabi hidup, jadi Nabi SAW ambil bekas tu, kumur-kumur dekat dalam punjung bekas berkenaan. Cuma ba'atha bi rawiyatiha. Kemudian dilepaskan unta yang bawa air wanita tersebut. Lalu bekas air tu bila Nabi buat macam tu, jadi kembung, bekas besar. Lalu para sahabat fasharibna wa nahnu 40 rajula. Lalu kami pun minum. Dalam keadaan kami ni 40 orang lelaki. Itashun yang dahaga. Mana air itu jadi banyak. Dan kami pun minum. Allah mungkin bekat Nabi kumur-kumur dekat atas, mungkin ada pembuka air dekat bawah. So diorang pun minum daripada bekas tersebut. Bekas air tersebut hatta rawina, sampai kami puas. Kami tersiramlah sampai kami puas. Wa malakna kulla kirbatin ma'ana wa idawatin. Dan kami isi setiap kirbah, bekas air kecil daripada kulit tu, yang saiz kambing tu, diisi, dan juga bekas-bekas lain. Mana para sahabat pun bekas air minum kecil. Idawah ni bekas air kecil lah. Kirbah ni besar sikit. Yang tu lagi besar.
So idawah ni maksudnya macam saya ingat ada orang jual bekas air dia kulit kecil. Macam saiz kita boleh pegang minum. Itu idawah. Kalau yang besar sikit, besar seekor kambing, dia panggil kirbah. Kalau besar lagi, panggil bizadah. Okey. So jadi kami isi setiap kirbah kami ada dan idawah. Wa ghassalna sahibana, dan kami beri mandi teman kami. Seorang kawan tadi yang sibuk dia tak ada air untuk mandi kan. Dia dalam keadaan junub, dia jadi dia tak solat tayamum, tapi bila jumpa air dia kena mandi. Ini konflik je lah. Maksud dia tayamum yang kita ada tu tidak lagi valid. Bila kita ada air terus kita kena mandi. Terus kena mandi. Mana wuduk kita macam tu juga. Sebab tu dalam kes kita dalam masalah fiqh, kalau sekiranya seorang tersebut dah tayamum, dah solat, selesai solat, mandi dia masih lagi kena buat lah. Solat tak ulang, solat dia sah. Kalau dia kata orang tu hanya tayamum kerana wuduk, wuduk dia tak ada, dia tayamum. Kemudian habis solat, tak ada masalah. Cuma ketika nak solat kali kedua, kena ada wuduk baru. Tayamum tak valid dah. Tapi kalau sekiranya tayamum dia tak tayamum, tiba-tiba air ada, terus tak valid. Dia kena terus pergi pada air. Terus pergi air, dia tak boleh nak gunakan tayamum tadi. Kalau sebelum daripada solat. Lepas solat, tak ada hal. Solat tu dah lepas, tapi yang berikutnya, dia kena mandi. Kalau mandi, kalau wuduk, kena wuduk. Okay. Dia kata, wa ghassalna sahibana, kami mandikan teman kami. Ghaira anna lam naski ba'ira. Buat semua benda kecuali kecuali bahawa kami tidak beri minum unta. Unta je kami tak minum. Benda lain kami buat, dia kata. Wa hiya takadu tandariju minal ma'. Yakni mizadatain. Dan ia bekas air tu lepas sampai kumur-kumur tu, air tu melimpah banyak sampaikan dia macam nak pecah. Tandariju tu kat bawah. Dia kata tasyaqqaqu. Tansyaqqu, hampir-hampir macam nak pecah. So air yang dalam tu macam banyak. Jadi banyak. Okay. Yakni mizadatain, maksud dia dua bekas air berkenaan macam nak pecah kerana air dari kerana air yang ada dalam dia. Sebab Nabi doakan dan Nabi kumur-kumur, lalu air jadi banyak. Summa qala, kemudian Nabi orang dah selesai tu, summa qala, kemudian baginda bersabda pula, hatu ma indakum, bawa sini apa di pada sisi kamu. Mana apa kamu ada, bawa sini. Fajama'na laha min kisarin wa tamrin, dan kami kumpulkan untuk kumpulan berkenaan. Nabi suruh para sahabat kumpulkan makanan. Okay. Kisar ni kadang-kadang sebut macam kisar ini, saya lupa nak ni. Kisar, tak. Dia bukan, dia macam ni, makanan-makanan macam kacang-kacang, apa sikit-sikit, sepih-sepih makanan apa macam apa? Macam panggil apa? Alah macam lebihan apa kalau kita ada macam apa? Dia kalau dia memang dia jual Okey, kisar ni dia makanan lebihan makanan. Contoh masa kita makan roti lebihan sepihan roti tu. Itu kisar lah. Kita koyak ke roti tu tinggal lebihan. Lebihan tersebut tu yang ada roti tadi, kita kata itu pun kisar. So dia kata, lalu dia kata fa jama'na, dia kata hatu ma indakum. Maksudnya selesai dia ambil air perempuan tu, walaupun Nabi dah tambahkan kan. Nabi kumpul jadi banyak. Kemudian para sahabat ambil apa dia pakai, tapi dalam masa sama bekas wanita tadi tak kurang pun air. Itu maksud pada sahabat kata tak kurang pun air. Bahkan seolah-olah bekas air perempuan tu makin besar. Tak kurang sedikit pun air yang diorang pakai. Diorang pakai banyak, 40 orang lebih kan. Tapi diorang dapat pakai air, tapi dalam masa sama mereka masih lagi wanita punya bekas air tidak lagi berkurang. Dan Nabi SAW suruh para sahabat kumpulkan apa yang mereka ada. Lalu kata fajama'na laha min kisarin wa tamrin. Lalu kami himpun untuk wanita tersebut daripada sepihan-sepihan cebisan-cebisan roti dan juga tamar. Wasarra laha surratan. Nabi buat pouch, buat uncang untuk wanita ni, satu uncang. Ikat untuk dia. Sarra ni ikat uncang. Bila kita ada kain, kita gulung, kita ikat. Ikat tu panggil sarra. Surratan, satu bekas uncang tu. Lalu Nabi buat untuk dia satu bekas uncang. Faqala laha, Nabi kata pada wanita tersebut, idhabi, pergilah engkau. Fa'at'imi hadha iyalaki, dan beri makan ini pada keluarga engkau. Wa'lami, ketahuilah, anna lam nazra',
mimma aki, bahawa kami tidak narza raza'a raza'a di dekat bawah tu, nankus, tak mengurangkan, zara'a raza'a wa'lami anna, ketahuilah anna lam narza, kami tidak kurangkan mimma aki, daripada air kau pun. Ini mukjizat Nabi SAW yang mana kita kata dalam konteks iman kita kepada Rasulullah SAW, kita kena percaya baginda SAW telah dijalankan oleh Allah Ta'ala di atas tangan baginda mukjizat yang banyak. Antaranya yang ini, membanyakkan air sedikit, membanyakkan makanan yang sedikit. Memang berlaku. Cuma macam kita pernah terangkan pada kaedah, perbuatan Nabi ini SAW, baginda boleh buat pada waktu-waktu tertentu sahaja, bukan setiap waktu. Itu perbezaan kalau orang tanya apa beza sihir dengan karamat atau mukjizat. Beza dia adalah apa yang daripada sihir ni boleh buat tiap-tiap hari. Boleh buat tiap-tiap hari. Kalau kita kata orang tu kata dia boleh buat tiap hari, nampak jin tiap-tiap hari, itu masalah lah. Sebab kita tahu bahawa Nabi SAW ni bila boleh buat benda Nabi buat apabila Allah Ta'ala beri izin je. Dia bukan boleh buat tiap hari. Ini yang kita kata dalam surah apa? Dalam surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat yang ke 38. Memang Nabi buat benda ni, physically Nabi buat. Dan bahkan apa yang Nabi buat tu memang sebenarnya ia adalah perkara ajaib Allah Ta'ala jalan pada tangan baginda SAW. Allah Ta'ala jadikan Nabi boleh buat benda tersebut. Cuma perbuatan Nabi ni tak ada benda berkenaan, dia bukan macam apa yang dibayangkan orang lah, boleh tiap hari. Tak. Nabi takkan boleh tiap hari. Nabi akan buat bila Allah Ta'ala izinkan saja. Saya nak tunjukkan. Kalau kita belajar datang kelas sunnah tapi tak gerti juga benda ni sampai bila masalah. Kesian. Banyak orang kita kadang-kadang terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan sesat. Kadang-kadang hanya kerana benda macam ni je. Bila orang tu buat benda ajaib. Sebab kita tak disuruh percaya dengan manusia lain yang ada ajaib ni. Kita disuruh untuk ikut Muhammad. Tak ada kita kena ikut orang lain. Tapi oleh kerana dalam masyarakat Melayu mistik masih kuat. So ada kadang-kadang orang tu terpengaruh dengan bedah batin lah. Macam New Age movement yang buat tu. Geng-geng kononnya petarik rezeki lah sebagainya. So kadang orang percaya. Sebab dia pasal balik pada asal, orang lebih suka masalah rizak berbanding dengan masalah fakta. Dia lebih suka rizak banding fakta. Sedangkan kalau ikut kepada apa yang kita kata diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dia sebenarnya benda tersebut Nabi buat pun hanya kerana untuk orang beriman bahawa Muhammad Rasulullah. Dia bukannya kena benda lain. Macam orang kita kadang ni, dia buat benda berkenaan, dia sangka bahawa jadi itu sebab Allah Ta'ala redha. Tak, Allah Ta'ala bagi benda-benda yang dia nak bagi. Dia tak kisah orang tersebut baik ke jahat. Bahkan dia bagi benda tersebut, tujuan dia untuk ujian. Untuk ujian kepada manusia yang terikut dan sebagainya, supaya mereka ni diuji keimanan betul atau tidak. Bahkan dengan ujian tadi dikenali siapa yang benar beriman kepada Allah Ta'ala dan siapa yang sebenarnya hanya ikut-ikut saja. Follow orang. Orang buat, kita buat. Kita tak ada pun timbul tajuk masalah masalah kepercayaan yang benar kepada apa yang Rasulullah bawa. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya dunia ni hanya datang untuk sementara saja, bukan untuk kekal. Dan bila Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW perkara yang pelik, yang ajaib ni, luar biasa, luar daripada kemampuan manusia, ia sebenarnya bukan untuk menjadi perkara utama. Sebab tajuk asal untuk kita beriman dengan Nabi SAW ni adalah untuk kita ikut dan juga dapatkan akidah yang benar dan juga kepercayaan yang benar. Okey. Mana tak? Salah ni. Arwah dulu. Okey. Saya buka Quran ni.
38. Surah Ar-Ra'd. Okey. Ayat ni orang yang apa? Okey, ni yang nak fahamkan. Allah kan walaqad arsalna rusulan min qablik. Demi sesungguhnya kami telah utuskan utusan-utusan yang ramai sebelum dari engkau, ini hai Muhammad. Sebelum engkau banyak utusan-utusan. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan kami jadikan untuk mereka, untuk rasul-rasul berkenaan, pasangan-pasangan hidup dan juga zuriat anak pinak. Ada zuriat. Wa ma kana rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidak adalah untuk seorang rasul mendatangkan sebarang bukti kecuali dengan izin Allah Taala. Tak siapa boleh datang bukti. Rasul tak boleh buat bukti. Macam yang disebutlah, tidak boleh seorang rasul tu buat sebarang mukjizat kecuali dengan izin Allah Taala. Tak boleh banyakkan makanan sedikit, tak disebabkan hujan turun, tak boleh kecuali Allah Taala izinkan. Kenapa tak boleh? Sebab likulli ajalin kitab. Untuk setiap tempoh tu ada tulisan. Maksudnya bilakah akan berlakunya tongkat Musa jadi ular? Bilakah akan tongkat Musa tu membelah lautan? Semua tu telah tercatat dan terhad dalam tajuk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu tak ada rasul boleh buat apa luar biasa kecuali Allah Taala izinkan. Sebab tu bila dalam kes tadi Nabi banyakkan air sedikit. Dan para sahabat kata air tersebut tu punya banyak bekas air yang Nabi kumur-kumur tu dalam bekas berkenaan hampir-hampir nak pecah. Sebab apa? Penuh dengan air. Banyak sangat air dan tu sampai kan hampir nak pecah dia kata. Nanti dia kata ni dia kata jadi apa bila Nabi SAW pun dah ambil air cerita berkenaan sedikit bagi para sahabat, tapi dengan doa dan juga berkat baginda dia jadi banyak. Lalu para sahabat 40 orang dia kata 40 orang tadi dah isi bekas masing-masing minum air, kecil tak bagi minum unta je. Mandi wajib dia ada. Nah, kemudian diorang pun para sahabat Nabi SAW lepas dari itu mereka pun serah kepada Nabi dan Nabi pun ambil balik itu serah kepada wanita tadi dan Nabi beri pula pada wanita tadi upah ataupun Nabi buat compensation lah kot. Macam balasan di atas benarkan mereka gunakan air wanita tersebut untuk doa kepada Nabi SAW dan diberkati. Nabi kumpulkan makanan untuk wanita tersebut. Jadi bagi pada dia. Dan kemudian Nabi kata, pergilah dan beri makan pada keluarga kau ini dan ketahuilah bahawa kami tak kurangkan daripada air kau. Kami tak kurangkan sedikit pun daripada air kau. Dan air kau tetap kekal macam tu. Tapi lah dekat sini juga kita dapat belajar bahawa untuk datang mukjizat tu kena ada asbab. Macam air tu dibanyakkan. Bukan tak ada air terus ada air. Tak ada air terus ada air, tak ada. Kena air tu dibanyakkan. Macam Nabi nak doakan makanan sedikit jadi banyak. Pun kena ada makanan yang sedikit tadi untuk didoakan supaya jadi banyak. Itu jelas Lalu perempuan tu falamma atas ahlaha. Lalu bila perempuan tersebut datang pada keluarga dia, pulang pada keluarga dia, qalat, dia berkata, laqad laqitu bi asharan bashari. Sungguh aku telah bertemu dengan manusia paling pandai sihir. Ashar al-bashar, manusia paling pandai sihir. Ashara paling pandai sihir di kalangan manusia. Ataupun innahu nabi, ataupun dia ni seorang nabi, kama za'ama, macam dia dakwa. Kana min amrihi zaita wa zaita, berlaku daripada urusan dia sekian-sekian. Dia ceritalah pada keluarga dia apa jadi daripada keadaan Nabi, apa Nabi buat pada bekas air dia, dan apa yang berlaku. Para sahabat ambil air daripada bekas tersebut, kemudian bekas air tadi tidak kurang air sedikit pun. Tidak air. Pasal Nabi kata ni, Nabi kata kami tak kurangkan air kau sedikit pun. Maka fahadallahu dzaka sirma, maka Allah Nabi hidayah akan as-sirma, nombor 13. Rumahlah, perumahan, perkampungan lah, al-buyut al-mujtami'ah, as-sirma, rumah-rumah yang berkumpul tu. Mana kawasan perumahan berkumpul tu, Allah Nabi hidayah. Bitilkal mar'ati, dengan sebab wanita tersebut. Dengan wanita berkenaan punya cerita tadi, rumah perumahan di keliling dia semua sekali diberi hidayah. Fa aslamat, lalu wanita tersebut masuk Islam, wa aslamu, dan mereka semua masuk Islam. Ini basic. Sebab tajuk asal macam mukjizat Nabi SAW, tujuan dia untuk orang masuk Islam. Bukan untuk orang tengok orang tu hebat, bagi dia hebat, tak. Tujuan dia supaya orang tu masuk Islam. Zaman kita banyak orang buat benda bukan, tapi tak masuk Islam pun. Macam-macam geng-geng bedah batin kan. Lagi sesat orang ada. Bukannya makin dekat pada Islam. Yang Nabi tunjuk pada wanita tidak apa Nabi tunjuk. Wanita tu masuk Islam. Bukannya wanita tu jadi puja Nabi, agungkan Nabi.
besarkan Nabi, sembah Nabi. Tak ada. Itu jelas bila kita tengok daripada ajaran yang Nabi bawa, dia berakhir dengan orang balik pada Allah. Tapi kita masyarakat kita sekarang buat pelik. Banyak orang kadang-kadang datang ajar bawa apa Islam sebagainya kan. Pakai serban, pakai sekian, macam arkam dulu. Dan bila dia bawa Islam, dia bukan bawa Islam tu. Pasal orang akan berakhir dengan mengagungkan Asy'ari Muhammad. Dia akan jadi begitu. Dia tak balik pada Islam, dia balik pada Asy'ari Muhammad. Kalau geng-geng macam apa yang Yahanana, dia bukan balik pada Yahanana lah. Pada wali-wali kononnya. Dia tak balik pada Nabi, tak balik pada Allah Ta'ala. Sebab Nabi bawa agama balik pada Allah Ta'ala. Dia balik kepada Allah sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang diagungkan, yang dibesarkan, yang ditaati dan juga dipatuhi. Bukannya balik kepada diri Nabi. Ini jelas, ini berlaku. Tapi zaman kita sekarang banyak orang dengan bawa benda pelik-pelik ni berakhir dengan kumpulan masing-masing. Macam apa ESQ sibuk dengan Ari Ginanjar, yang ini sekian dengan ketua dia. Kita umat Islam, kita patut bila kita belajar agama, belajar Islam, balik kepada Allah Ta'ala, bukan balik kepada ustaz atau guru yang kita sibuk taksubkan. Ini salah. Lepas tu kalau kita lihat wanita tadi, lepas lihat apa Nabi tunjukkan, dia masuk Islam. Macam Musa lah. Bila dia tunjukkan apa dia punya mukjizat, ahli sihir bukan jadi, muliakan dia, ahli sihir jadi masuk Islam. Mengaku bahawa Musa memang utusan Tuhan. Bukan jadi maksud Musa paling hebat sihir. Tak. Okay, itu jelas kan? Baik. Wa fi riwayatin, asli riwayat lain, kunna ma'a Rasulillah fi safarin. Kami dulu bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Kita fasaraina lailatan. Lalu kami Sara Yasri Itu sama juga macam tadi adlajna, ini saraina. Ini dua kalimah yang digunakan untuk pengertian berjalan waktu malam. Berjalan waktu malam. Adlaja ataupun Sara Yasri. Kalau memperjalankan waktu malam, Asra Yusri. Kan kisah apa? Nabi SAW diperjalankan daripada Mekah ke Madinah kan. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maksud Tuhan diperjalankan waktu malam hamba-Nya. Menjalankan pada waktu hamba-Nya pada waktu malam. Dalam satu malam, lailan dalam satu malam. Daripada Masjidil Haram ke Al-Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. So, kalau ikut itu dia ada banyak kalimah lah. Dalam bahasa Arab macam tu. Ada banyak kalimah tapi satu maksud. Jadi kat sini kalimah dia guna saraina. Dan kami berjalan saraina, kami berjalan malam, lailatan satu malam. Hatta idza kana min akhiril lail, sehinggalah apabila jadi daripada akhir malam. Terjadilah akhir malam, qabaila subhi, sebelum subuh. Waqa'na bitilkal waqi'ati. Kami pun terjatuh pada peristiwa tersebut. Waqa'na tilkal waqi'ati 14. 14. Ini tilka Waqa'na bitilkal waqi'ati, kami pun terjatuh dalam kejadian berkenaan allati yang la waq'ata indal musafiri ahla minha, yang tidak ada peristiwa atau kejadian di sisi orang musafir lebih manis berbanding dia. Tidur. Bagi orang yang musafir, dia dapat tidur, seronoklah. Diorang jatuh ke dalam kejadian yang cari kejadian si orang musafir lebih manis daripadanya, iaitu berehat, dapat tidur. Fama aiqadhana illa harrus syamsi, maka tidak mengejutkan kami kecuali kepanasan matahari. Tidak mengejutkan kami kecuali kepanasan matahari. Wa fiha, dan riwayat itu juga datang yang lain, lafaz yang datang. Falamma staiqadha Umaru, lalu bila bangkit saja Umar. Wa ra'a ma asaban nasu, dan dia asaban nasa, dan lihat apa yang menimpa orang ramai dari ketiduran tu. Wa kana ajwafa jalida, dan dia dahulu seorang yang ajwaf jalid. 15. Ajwaf jalid ai rafi'us sauti. Yuhri sautahu min jawfihi. Jalid qawi. Dia seorang yang nyaring suara dan juga kuat. Fakabbara wa rafa'a sautahu bitakbir. Lalu dia bertakbir dan dia mengangkat suaranya dengan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar kan. Hatta istaiqadha Rasulullah SAW min syiddati sautihi. Sehingga terjaga Rasulullah SAW kerana kekuatan suaranya. Suara dia kuat sangat sampai Rasulullah terjaga. Falamma istaiqadha Rasulullah SAW syakau ilaihi alladhi asabahum. Lalu kan, bila baginda terjaga, mereka mengadu kepada baginda SAW apa menimpa mereka.
Maksud mereka menimpa mereka tu, apa maksudnya tertidur sampai tak tersedar. Itu yang diorang adu pada Nabi SAW, ya Rasulullah tak sedar sebagainya. Itu apa yang dikata sebagai diorang mengadu pada Nabi SAW tentang apa yang berlaku kepada mereka. Jadi mereka rasa macam macam inilah rasa salah lah, rasa bersalah. Okey. Faqala Rasulullah SAW la bayra. Dia kata tak ada masalah. La bayra masalah haraj lah. Tak ada kesalahan, tak ada ni. La darar, tak merosakkan apa-apa. Nabi SAW kata la bayr, tak ada apa. Teruskan. Maksudnya dan Nabi kata irtahilu, gerak. Waqtassa al-hadis, lalu diceritakanlah kisah tersebut. Okey. Jadi ujung hadis ni macam kita sebutlah, dia ada hadis ni termasuk daripada hukum-hukum, antaranya ada hukum, ada mukjizat Nabi pun ada. Dan Amir bin Adba dia kata hadis Imran bin Husain ni sebenarnya peristiwa lain. Bukan apa yang peristiwa kisah Abu Qatadah. Sebab Abu Qatadah tadi kisah yang kita baca bekas air dia. Kan Nabi suruh dia ni doatin kan, bekas air wuduk dia yang Nabi gunakan untuk supaya tuang, kemudian Nabi doakan dan kemudian dia menjadi berterusan semua orang ambil air. Dalam kisah tersebut kata saya 7 orang lebih kot kisah tersebut 7 orang yang hari tu kita baca. Okay, Abu Qatadah kan. Hari tu dia 7 kenderaan. Dah tahu dah kenderaan berapa sekejap. Dia okey betul lah. Yang tu 7 orang. Kisah tu 7 orang. Kisah Abu Hurairah pulang perang ramai. 100 orang. Kisah ini dia yang tu kisah yang ni 40 orang. So kita dapat lihat dari kisah ni ada kisah berlainan tentang peristiwa berlainan tentang mukjizat Nabi SAW. Dia segala kisah kisah yang Abu Qatadah tu dikata 7 orang kot. Pasal perjalanan tu kalau kita ingat dia kata apa? Okay. Abu Qatadah itu atas sikit. Ni kan dekat sini kan. Dia kata hal tara min ahadin, kau nampak siapa tak? Nabi kata qultu hadza raqibun. Ni tukang penunggang. Ni hadza raqibun akhar. Hatta ijtama'na fa kunna sab'ata raqibin. Kami tujuh kenderaan. Waktu yang diorang kata kumpul tu 7. Allah Alam mungkin perkirakan tu berhenti awal ke, tapi yang ni 7 orang kisah tu. Adapun kisah yang kita baru baca tadi disebut 40 orang kan? 40 orang. 40 orang. 40 orang. Kadang-kadang dahaga 40 orang. Jadi kisah ni kalau kita dapat lihat, memang kisah-kisah ni dia menceritakan tentang hukum, ada hukum-hukum kisah hukum tadi, tayamum boleh digunakan bila tak ada air, dan juga baginda Rasulullah SAW memperbanyakkan makan sedikit. Tapi adalah macam kes hukum macam Umar tinggikan suara untuk sekejutkan Rasulullah SAW. Ini pun sama juga. Kadang-kadang mungkin ada orang kata mungkin ada orang marah pun. Tapi dari segi asasnya, kalau salah Nabi akan tegur. Sebab macam Al-Quran tegur tentang mengangkat tinggi suara di hadapan Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Hujurat ayat pertama tu kan. La tarfa'u aswatakum fawqa ayat kedua, la tarfa'u sautakum fawqa sautin Nabi. Surah Al-Hujurat. Yang kamu angkat suara ke atas suara Nabi. Dan mana Nabi cakap pun mengangkat suara. Tapi ini Nabi tertidur. So dia kejut lah, dia kejutkan. Macam Umar nak tentu badan tak, tapi Umar tinggikan suara Allahu Akbar untuk kejut Nabi SAW. Tapi daripada kisah ni jelaslah, kisah Abu Qatadah tu kisah lain, kisah ni kisah lain. So maksudnya kalau ikut pada perkara ni, benda tu berkali-kali lah berlaku. Cuma bukan macam dia kata Nabi bukan macam kita, dijadikan berlaku tadi supaya ramai para sahabat mengetahui cara sebenar kalau orang tu terbangkit lambat subuh, apa patut dia buat. Bukannya maksud dia kita panggil kalau mungkin sekumpulan kecil yang tahu cerita, yang ramai tak tahu, mungkin ada jadi kes yang tak solat. Saya ingatkan saya sebut tu kan, saya jumpa satu family, saya pergi rumah dia, diorang bulan Ramadan, waktu bujang ni. Kemudian bila singgah rumah dia, diorang waktu
Dia dah sembang-sembang tu, terlajak sembang lewat. Dia kata lambat ni kan, dia ada apa. Jadi diorang pun makan siap-siap pukul 2 tu, 2 pagi. Kemudian baring padam. Bila padam, saya bangun, saya terus tidur solat. Saya bangun, saya terjaga, saya untuk saya solat. Diorang pula satu family, pergi tak solat. Dia kata waktu dah habis. Waktu dah habis. Ini kesilapan dalam masyarakat kita lah. Salah faham yang bawa kepada melanggar akan hukum. Sebab saya kata dengan dia, memang Nabi sendiri pun pernah tertidur lewat. Nabi tengok kisah dia, Nabi solat. Solat takkan ditinggal apa keadaan sekalipun. Dia terlambat mana pun, kita solat. Baru ni jadi kes kan, ada waktu yang dekat highway. Orang tunjuk gambar dia orang solat kan. Sebenarnya salah tu. Salah dia sebab apa? Sebab tempat tu bahaya. So, okay, dalam konteks ni, kalau cara betul ikut sunnah dia, kalau dia kata dia perlu berjalan, katakan subuh sekalipun, dia patut berjalan, teruskan perjalanan, sampai di tempat yang betul-betul dia boleh berhenti, dia berhentilah. Berhenti untuk solat. Dia boleh ambil daripada kisah perang Uhud. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Yang Nabi SAW tangguhkan solat Zuhur, Asar sampai waktu Maghrib. Satu riwayat kata Asar sampai waktu Maghrib. Yang pentingnya dalam waktu Maghrib tu Nabi solatlah. Solat Nabi ada berhenti makan tapi tak ada berhenti solat. Sampai kepada destinasi, sampai pada urusan selesai pun Nabi solat. Kita boleh macam tu juga. Kalau kebetulan jam dia kan teruk sangat. Betul ada jiran saya dia keluar rumah pukul 5 pagi. Dia sampai dekat Alustar pukul 3 petang. 5 pagi, hari tu dekat 10 jam. Kan? Keluar 5 pagi, sampai ke Alustar pukul 3 petang. Memang ramai orang sangkut, macam raya baru ni kan, raya haji. Daripada ke utara sangkut. Keluar awal pagi pun sangkut. Pada hari tu semua orang keluar pagi. Macam mana? Semua orang serupa macam kita dari segi masalah fikiran. So dah sekali jadi kes jam. So kalau sangkut dan jam macam tu, tak menjadi masalah untuk kita tangguhkan solat kita sampai bila kita dah selesai, sampai ke tempat yang sepatutnya. Yang boleh lapang. Nak berhenti anak biasa tak boleh. Sebab tu tak ada masalah untuk orang tersebut tunggu sampai destinasi. Secara asalnya itu yang kita kata Nabi tunjukkan. Macam tadi kes yang kita solat subuh ni kan Nabi beralih dulu. Nabi tak solat kat situ juga. Nabi bangkit dengan para sahabat, bangun dulu pergi berjalan, bahkan siap azan lagi. Maksudnya diorang take their time untuk solat. Pasal solat mesti laksanakan dalam keadaan tenang. Bukan dalam keadaan pokok gapah, bukan dalam keadaan kelakabut, bukan dalam keadaan yang tak ni. Kecuali dalam perang je. Dalam perang saja yang ada solat khauf. Yang kita kata keadaan dia sebenarnya ada secure juga lah pasal orang yang solat sekumpulan, yang menjaga sekumpulan. Dia tak ada solat dalam keadaan ketakutan tu, ataupun bahkan boleh solat berjalan, solat berkenderaan pun. Yang pentingnya pada asal kes yang kita bincang tadi, mana kita kata boleh untuk tangguhkan solat sampai dia safe, dia selamat ataupun dia tenang. Bukan dia solat ketika kelam kabut macam tu. Itu salah lah, tapi memang orang tu upload nak tunjukkan gambar hutang solat tepi highway. Tapi last kena kecam. Bukannya dia dapat pujian. Dah balik pada asal tak payah tunjuk kat orang pun. Solat macam tu buat apa nak beritahu kat orang. Dia macam yang kes lain macam kes apa? Yang dulu dekat gempa bumi, yang dekat Indonesia. Dan gempa bumi tu, diorang seteruskan solat juga. Sebenarnya, diorang boleh je keluar daripada masjid dalam keadaan tanpa bercakap, terus buat soft di luar masjid. Berhenti kat luar masjid, buat soft baru, buat balik soft dan terus solat. Sambung balik solat. Tidak menjadi masalah. Memang macam mana macam perbuatan Nabi menghadap pada kiblat lah. Awak bayang macam mana takkan Nabi pusing macam tu. Nabi terus keluar daripada soft, pergi ke belakang, padahal pusing. Itu cara mereka tukar kiblat. Kau tak nak bayang macam tu? Macam tu. Kau tukar. Mana ada tukar macam tu? Dan Nabi keluar dari soft terus pergi belakang. Dan diorang pun pusing belakang ikut Nabi. Itu cara dia. Jadi pergerakan tanpa bercakap tu dalam solat masih lagi sah. Sebab tu banyak perkara macam ni, banyak di kalangan kita ni tak tahu hukum, maka jadi kes lah. Tunggu juga dalam masjid dan keadaan bahaya tadi, itu tak dibenarkan sebenarnya. Dalam agama tidak menjadi sedemikian. Baik. Okey. Tadi dah habis kan? Oh, terserah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Ada Ustaz. Tak ada tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya tutup kelas.
Dia 10 minit. Dia ada tak yang kena kelas pun? Tak ada soalan Tak ada. Tak Tak ada, cuma Tak ada. datang balik. Okey, baik. Tak apa, kalau tak ada kita stop sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Nanti tajuk kita yang akan datang insyaAllah adalah berkenaan dengan mana tadi? Okey. Nanti insyaAllah kita masuk pada tajuk bab maja'a fi hukmi qasri solat fi safar. Bab apa yang datang dari hukum mengqasarkan solat dalam musafir. Ketika kita bermusafir, kita qasarkan solat. Qasarkan solat dalam musafir ini. InsyaAllah nanti kita bincang tajuk bab tu. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.